Okey dah. Okey dah Okey. Ada budak jawab buat kajian. Okey, dia buat kajian apa? Kajian apa? Kajian khusus ke? Kajian sejarah ke? Kajian apa? Tak, dia Kajian apa? untuk membuat kajian sentimen. Kajian saintifik Ha? bro. Kajian apa? Okey, untuk mencari planet yang sesuai hidup untuk manusia selain daripada bumi, mengkaji angkasa lepas untuk buat kajian to research the unknown. Untuk mencari UFO. Untuk mencari UFO. Tu yang tahu. Macam-macam. UFO. Sekejap. Kenapa nak cari UFO? Apa kepentingan dia? Alien. Nak cari buat apa alien? Apa kepentingan dia? Kita cari dia punya kajian dia. Wujud ke UFO tu? Wujud tak awak? Wujud. Tak. Wujud tak? Tak wujud. Wujud lah. Okey. Tak apa. Okey, awak tengok saya punya YouTube ni present now. Chrome. Apa benda pula ni? Spicy ni boba. Okey. Nampak Nampak tak awak saya punya YouTube ni? Nampak kan? Okey. Perlumbaan dalam pelaburan ekonomi ruang angkasa lepas telah berlaku berpuluh tahun dahulu kerana manusia melihat penerokaan ini sebagai tanggungjawab dalam memastikan kita dapat mencapai teknologi yang lebih canggih. Kini, banyak negara sudah mempunyai kepakaran dalam teknologi ruang angkasa, termasuklah Malaysia. Jadi, kali ini kami ingin membawa anda melihat perjalanan menarik manusia ke angkasa lepas dan juga ledakan ekonomi yang terhasil daripada industri ini. Sebenarnya, manusia telah tertarik dengan angkasa lepas sejak beribu tahun. Mereka menggunakan planet dan bintang sebagai navigasi dan penerokaan saintifik mengenai alam semesta. Secara jelas, industri ruang angkasa akan bergerak sangat pantas di dalam beberapa dekad yang akan datang. Yang pasti, untuk 60 tahun ke belakang ini, manusia telah pun membuat penerokaan terhadap angkasa lepas. Sebelum itu, lebih baik kita melihat sedikit sejarah angkasa lepas yang telah berlaku. Sejarah bermula pada tahun 1957, di mana negara Soviet telah melancarkan satelit pertama di dunia ke angkasa lepas. Pada tahun 1961, negara Soviet sekali lagi menggemparkan dunia dengan menghantar manusia pertama ke angkasa lepas dan seterusnya manusia pertama berjalan di angkasa pada tahun 1965. Neil Armstrong daripada Amerika Syarikat telah menjadi manusia pertama berada dan berjalan di bulan pada tahun 1969. Pada tahun 1998, Rusia dan Amerika Syarikat telah bekerjasama dalam industri ini dengan permulaan pembinaan stesen angkasa lepas antarabangsa atau ISS. Malaysia pula berjaya menghantar angkasawan pertamanya pada tahun 2007 iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Bermula dari detik inilah industri angkasa lepas mula mendapat perhatian di seluruh dunia dan menarik ramai pihak dalam membuat kajian. Jika dilihat di dalam graf ini, pada tahun 2015, sebanyak 334 bilion US dollar telah digunakan dalam industri ini dan meningkat kepada 369 bilion US dollar pada tahun ini. Seterusnya meningkat kepada 459 bilion pada tahun 2025. Untuk tahun 2030, 600 bilion. Tahun 2035, 798 bilion. Dan seterusnya mencecah 1.053 trilion US dollar pada tahun 2040. Mungkin ramai yang tidak memahami kenapa satelit dihantar ke angkasa lepas. Sebenarnya, terdapat 4 teknologi utama kenapa manusia menghantar satelit ke angkasa, iaitu pertama, IoT ataupun Internet of Things. Kedua, 5G. Ketiga,
broadband internet, dan keempat, big data. Terdapat dua cara teknologi ini dihantar ke angkasa lepas, iaitu dengan cara reusable rocket dan satelit berteknologi tinggi. Reusable rocket atau roket boleh diguna semula adalah lebih murah dalam kos pengembaraan ke angkasa lepas, manakala satelit canggih lebih kepada kos penghasilan yang murah dan juga kelebihan di dalam liputan yang lebih luas. Teknologi yang dibangunkan ini telah memberi impak yang besar terhadap tiga sektor utama, iaitu produk dan perkhidmatan sebanyak 55%, infrastruktur 25%, serta kerajaan 20%. Masa depan ekonomi ruang angkasa. Angkasa lepas telah menjadi tempat pelancongan yang baru. Jika mengikut data yang dikeluarkan, sehingga Julai 2019, 560 orang telah berjaya ke ruang angkasa, di mana 8 orang daripadanya adalah pelancong. Pada tahun 2001, Dennis Tito merupakan pelancong angkasa lepas yang pertama di dunia, dan beliau menghabiskan sekitar 20 juta US dolar untuk melakukan misi ini. Pada tahun ini, pakar menjangkakan tiket kapal angkasa bernilai sekitar 250,000 US dolar untuk ke angkasa lepas selama 90 minit. Ketenteraan dinaik taraf. Semua negara akan berbelanja besar dalam memastikan sempadannya kekal selamat. Ia juga termasuklah ancaman daripada ruang angkasa seperti asteroid dan apa jua objek dari angkasa lepas. Amerika Syarikat dan China adalah dua negara yang berbelanja sangat besar dalam industri ini, iaitu masing-masing dengan 36% dan 14%, menjadikannya separuh daripada jumlah keseluruhan. Ruang angkasa yang lebih dalam. Ramai pakar beranggapan bahawa bumi semakin kekurangan sumber penting dan menjangkakan sumber ini akan kehabisan dalam tempoh beberapa dekad lagi. Dalam perkembangan populasi dunia yang semakin berkembang, manusia mula melihat sumber-sumber baru yang diperlukan lebih jauh lagi. Sebagai contoh, asteroid yang bersaiz paling kecil mampu mengandungi sumber yang sangat bernilai seperti platinum. Ia dianggarkan bernilai 20 hingga 50 bilion US dolar. Kesimpulannya, dengan semua yang kita lihat tadi, adakah industri angkasa lepas boleh memberikan kita teknologi yang baru di samping menjadikan industri ini menjana trilion US dolar? Jika dilihat perkembangannya, banyak syarikat-syarikat baru yang mula melabur berbilion dolar dalam menggerakkan industri ini menjadi lebih jauh. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Okey. Sekejap Tak dapat dengar dengan jelas. Okey, so saya dah tunjukkan yang video tadi kenapa kita perlunya ke angkasa lepas. So awak dah dapat idea lah sikit-sikit, betul tak kan? Maksudnya permulaan bagaimana negara Malaysia contohnya dan negara US memula sekali jejakkan kaki ke bulan ataupun ke angkasa lepas. So boleh dengar tak awak ni suara saya ni? Sekejap, saya kena tutup. Boleh kan? Boleh. Kena tutup ni Yang pertama sekali, perkembangan dalam penerokan angkasa lepas. Memula sekali, kalau ikutkan awak punya buku teks kat sini, buku teks semua ada kan? Muka surat 273. Muka surat 273. Buku teks awak, dia bermula pada abad ke-11. Iaitu China mencipta serbuk letupan dan penggunaan roket primitif dalam pertempuran. So itu yang memula sekali. Lepas itulah baru diperkenalkan teleskop yang pertama dicipta oleh ahli astronomi iaitu Galileo Galilei. Sekejap saya buka saya punya PowerPoint.
Okey, nampak tak saya punya PowerPoint kat sini? Nampak Sejarah permulaan penolakan angkasa lepas. Okey. Yang mula-mula sekali yang tadi pada abad ke-11 negara China, dia cipta sebut letupan. Okey, dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Okey. Primitif ni bermaksudnya yang lama lah, yang lama. Okey. Lepas pada abad ke-11 yang saya mention tadi iaitu penemuan teleskop yang pertama iaitu oleh bukan penemuan dicipta oleh teleskop ahli astronomi iaitu Galileo Galilei. Okey. So ialah orang pertama yang berjaya memerhatikan permukaan bulan dan menemui 4 bulan yang mengelilingi Mushtari. Okey. So dialah ahli astronomi yang menjumpai yang memperkenalkan teleskop pertama pada 1609. Okey. Lepas tu okey. Okey. Sejarah permulaan. Okey, sebelum tu sejarah permulaan penolakan angkasa lepas. Okey, ini ahli astronomi yang berbangsa Yunani yang bernama Aristotle. Okey, dia menerangkan bumi ni adalah berbentuk sfera. Okey, so apabila berlakunya fenomena gerhana bulan, permukaan bulan dihalang oleh bumi daripada sinaran matahari. So ini menurut Aristotle lah. Okey, ini yang dia jumpa. Okey, kesimpulannya bumi bukan berbentuk berbentuk sfera yang dianggap oleh orang Yunani pada zaman itu. Okey, so ini yang inilah sebelum untuk ni Okey, saya pergi kepada ini saya nak pergi kepada ni satelit. Okey, yang saya tunjuk kat sini roket V2 Sputnik Vostok 1. Okey, beberapa roket kat sini. Saya tunjukkan yang ni lah. Sekejap dia tak ada ni. Kena undur balik. Okey, saya pergi kepada yang ni lah. Okey, saya punya slide kat sini Okey. Kalau ikutkan awak punya buku teks ni, okey, untuk yang pada tahun 1957. Okey, ini adalah satelit buatan pertama manusia dan dilancarkan oleh negara Rusia, iaitu dia punya satelit pertama yang dinamakan sebagai USSR Sputnik. Okey, pada tahun 1957 ini. Okey, so ini satelit pertama lah yang dilancarkan oleh Rusia. Okey, lepas tu pada tahun 1961 Rusia telah menghantar Rusia telah menghantar dia punya Yuri Gagarin. Okey, dia hantar ke angkasa lepas dengan menaiki kapal angkasa yang bernama USSR Vostok 1 pada tahun 1961. Okey, so yang pertama tadi Sputnik. Okey, memula sekali dia lancarkan satelit pertama buatan manusia iaitu Sputnik. Lepas tu bila dia dah lancarkan satelit pertama, lepas tu dia hantar pula Yuri Gagarin ni ke angkasa lepas dengan menaiki kapal angkasa yang bernama Vostok 1. Okey, ini pun negara Rusia juga. Step yang kedua iaitu pada tahun 1961. Okey. Lepas tu kalau awak tengok buku teks awak pada ini Sputnik. Okey, ini Vostok 1. Yuri Gagarin manusia pertama yang dihantar di orbit awak.
Okey. Okey, lepas tu pada tahun 1969. Okey, 1969 okey, Neil Armstrong, Edwin Aldrin dan Michael Collins dari Amerika Syarikat berjaya mendarat di bulan. Okey. So mereka ni menaiki kapal angkasa Apollo 2 yang diangkut oleh roket Saturn V. Saturn yang merupakan roket bermuatan paling besar yang pernah digunakan dalam misi manusia ke angkasa lepas. Okey, ini pada 1969. So, Cikgu, ya. dia bukan Apollo 11 ke? Apollo 11. Cikgu kata tadi Apollo 2. Okey, sorry awak. Okey, Apollo 11 Oh, okey Apollo 2 pula. Okey, terima kasih ni UKAIL. Okey, Apollo 11. Okey, Neil Armstrong manusia pertama menjejakkan kaki ke bulan. Dia orang pergi bersama-sama dengan Edwin, Aldrin dan Michael Collins. Okey. So Apollo 11. Okey, 1969. Okey. So ini Amerika Syarikat Tadi Rusia lah kan? Okey. Lepas tu pada tahun 1990. Okey, 1990. Okey, ikutkan saya punya slide kat sini. Okey. Teleskop angkasa lepas Hubble mengorbit dalam angkasa lepas. Okey, lepas tu imej angkasa lepas dapat ditangkap kerana tiada gangguan cuaca di permukaan bumi. So bermulanya tahun 1990 ni, teleskop yang pertama Hubble telah dilancarkan dalam angkasa untuk mengorbit dalam angkasa lepas. Okey, ini teleskop Hubble. Kalau awak tengok you punya textbook ini US dia melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. Okey, ini tahun 1990. Okey awak. Kalau awak awak cek balik you punya buku teks. Okey, buku teks awak selepas tahun 1969 dia pergi ke tahun 1973. Okey, 1973 ni penerbangan pertama ke Mushtari, US Pioneer 10. Okey, ini penerbangan pertama ke planet Mushtari 1973. Okey, kat saya punya slide ni tak ada kat sini. Okey, lepas tu okey buku teks awak ni. Okey, buku teks awak sekali lagi saya tengok kat sini. Okey, 1981. Lepas tu penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik daripada US ke Columbia. Okey, ini dia punya urutan awak. Dia punya urutan tahun ni memang nak kena baca nak kena baca sendiri. Okey, lepas tu Malaysia pula kita lancarkan satelit pertama Malaysia pada tahun 1996 iaitu Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Okey, ini satelit pertama Malaysia 1996. Okey. Lepas tu pada tahun 2000 okey ni yang tadi ini Apollo. Okey, ini dia punya Neil Armstrong yang pergi ke bulan ni Neil Armstrong bersama Edwin Aldrin dengan Michael ni awak. Ini teleskop Hubble. Okey, ini yang Miasat 1 dan Miasat 2 oleh Malaysia Okey. Lepas tu dia punya urutan tahun kat sini okey, pada tahun 1996 Miasat 1 dan 2 dilancarkan. Okey. Pada tahun 2000 pada tahun 2000 Malaysia melancarkan microsatelit Malaysia yang pertama iaitu Tionsat 1. Tionsat 1 okey, ini microsatelit. Micro ni bermaksud yang kecil lah. Okey, yang tadi Miasat 1 dan Miasat 2. Okey, yang kedua ni microsatelit dilancarkan oleh Malaysia yang iaitu Tionsat 1 pada tahun 2000. Okey. Lepas tu okey, kita ada Miasat 1, kita ada Miasat 2, kita ada Tionsat 1. Okey, lagi satu kita ada satelit yang ketiga. Siapa tahu? Kita ada 3 satelit awak. Miasat 1, Miasat 2. Lepas tu Malaysia juga ada Tionsat 1. Lagi? Kita ada 3 jenis awak. Malaysia kita ada 3 jenis satelit. Siapa tahu?
Ini nak kena baca. Saya tak boleh nak buka you all punya message ni. Razak Sat. Ha? Razak Sat. Razak. Okey, Razak Sat. Siapa tu yang respon tu? UKAIL kan? UKAIL, terima kasih. Okey. Razak Sat, okey, kalau awak baca, okey, dalam buku teks awak tak ada buku teks awak tak ada. Kalau awak baca dalam buku reference ke ataupun awak tengok YouTube ke, okey, kita punya satelit Malaysia yang ketiga kita namakan sebagai Razak Sat, dilancarkan pada tahun 2009. Okey. So, kita dah ada 3 awak. Malaysia ni dah ada 3 satelit setakat ni. Yang akan datang, yang coming soon tu tak tahulah. Kan? Okey. Awak boleh Google negara mana yang ada banyak satelit sebenarnya ni. So, apa fungsi satelit? So, nanti kita akan tengok Okey. Lepas tu, satelit, okey. Lepas tu, pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara ditubuhkan, iaitu pada tahun 2002 okey, ditubuhkan Agensi Angkasa. Okey, lepas tu pada tahun 2011 okey, ISS yang telah siap dibina sepenuhnya, iaitu Stesen Angkasa Antarabangsa, International Space Station kan. Okey, so apa fungsi satelit? Apa fungsi ISS ni? Ataupun kita nak buat apa ni sebenarnya? Okey. Sebelum tu awak, pada tahun 1998 hingga 2011, angkasawan Malaysia yang pertama pernah melawat dan menjalankan eksperimen di stesen tersebut pada tahun 2007. So, angkasawan Malaysia yang pertama yang pernah pergi ke ISS ni, Stesen Angkasa Antarabangsa ni adalah Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor pada tahun 2007. Okey. So itu setakat ni lah yang Malaysia punya Okey. Lepas tu okey, ini awak. Ini Stesen Angkasa ISS Syekh Muzaffar Shukor. Okey. So itulah awak dia punya perkembangan perkembangan dan penerokaan angkasa lepas. Okey. So lepas tu okey, setakat ni okey ke awak? Boleh follow ke? Boleh follow ke? Boleh kan? Okey, saya tak boleh nak view ni, you punya message ni sebab saya tengah buka saya punya slide kat sini. Okey, kalau tak faham nak respon, nak tanya ke apa, you buka you punya mic Okey. Okey, yang pertama roket. Okey, ini beberapa aplikasi teknologi dalam penerokan angkasa lepas. Okey, yang pertama kalau awak tengok textbook pun ada okey, roket. So apa fungsi roket ni sebenarnya? Okey. Apa fungsi roket sebenarnya, siapa tahu? Kalau yang dah baca buku, untuk menghantar angkasawan lagi, dia hantar satelit, lepas tu dia hantar prop angkasa dan prop angkasa lepas. Okey. So, roket ni, okey, dia berfungsi untuk menghantar angkasawan, satelit, kuar angkasa dan kapal angkasa lepas ke angkasa lepas. Okey. So, roket ni dia tak boleh digunakan berulang kali. Maksudnya sekali dia launch, dia dah tak boleh gunalah. Tapi kalau awak pernah tengok ni ada juga roket yang reusable roket ke apa, tapi yang tu yang murah lah. Yang tu yang murah, maksudnya boleh diguna lagi untuk yang second time lah. Tapi kalau boleh, maksudnya kebanyakannya roket ni kita guna sekali je awak sebenarnya. Okay, dia tak boleh digunakan berulang kali. Okay. Lepas tu, ini. Bagaimana awak dia launch nak kat sini? Bagaimana dia lancarkan ke angkasa lepas? Okey, kalau awak tengok kat sini, dalam roket semasa dia memula starting, dia nak launch ke atas ni awak, mesti ada bahan api lah. Okey, so bahan api dalam roket tu dia akan terbakar. Dia akan terbakar pada suhu dan pada suhu yang sangat tinggi, dan dia punya pressure, dia punya tekanan pun sangat tinggi sebab dia nak menghasilkan daya tolak roket ni ke atas. So bila hot gases tu dia keluar ke bawah, so of course dia akan, roket ni dia akan terbebas lah, dia akan bergerak ke atas dengan laju yang sangat tinggi lah, pada kelajuan yang sangat tinggi melalui
muncung di bahagian bawah roket tersebut. So maksudnya bahan api ni dia kena bakar lah awak. Kalau tak bakar memang tak boleh nak launch lah. So bahan api ni, apa nama bahan api ni, nak kena google balik awak. Nak kena google balik apa nama bahan api tersebut yang kita gunakan untuk kita nak launch roket ni. So gas panas tu berkelajuan tinggi dan juga lajunya sangat tinggi. Hidrogen. Gas hidrogen ke awak? Gas hidrogen lagi, dia ada beberapa ni yang seingat saya ni. Gas hidrogen dengan gas apa? Helium ke apa? Saya tak ingat dah awak. Nak kena check balik ni. Dia punya gas, dia akan hasilkan momentum ke atas dengan laju yang tinggi lah. Okey. Ini yang pertama, roket. So, roket ni dia berfungsi untuk menghantar angkasawan, satelit, kuar angkasa dan kapal angkasa lepas ke angkasa lepas. Okey, itu fungsi roket yang pertama. Okey. Lepas tu yang kedua, okey. Yang kedua, kapal angkasa ulang-alik. Okey. Okey, kapal angkasa ulang-alik, okey, digunakan untuk menghantar angkasawan dan menghantar barang keperluan ke stesen angkasa lepas. Okey, so maksudnya dekat ISS, okey, angkasawan dia buat kajian kat situ, dia stay kat situ, betul tak awak? So maksudnya dia punya barang keperluan tu dihantar oleh kapal angkasa ni lah. So itu kita namakan kapal angkasa ulang-alik. So dia hantar angkasawan dan juga barang keperluan ke stesen angkasa lepas, ke ISS. Okey, so kapal angkasa ulang-alik ni dia boleh kembali semula ke bumi dan boleh digunakan semula lah. Okey, ini fungsi kapal angkasa ulang-alik. Dalam textbook awak tak ada. So nanti saya akan forward saya punya PowerPoint ni dekat group So nanti awak tengoklah kat sini. Okey, ini fungsi kapal angkasa ulang-alik. Okey, sebelum tu awak, untuk yang teknologi ni, awak nak kena pasti dia punya gambar rajah. Gambar rajah roket, lepas tu gambar rajah kapal angkasa ulang-alik, lepas tu gambar rajah teleskop, lepas tu dia minta awak padankan dia punya fungsi. Dia punya fungsi untuk apa? Ataupun namakan gambar rajah yang dia bagi. Itu pernah keluar soalan lah. Okey. Yang seterusnya, kuar angkasa. Okey, kuar angkasa ni dia tak ada pemandu Dia tanpa pemandu. Okey, apa fungsi kuar angkasa ni? Okey, kuar angkasa atau prop angkasa ialah kapal. Okey, kuar angkasa ni ataupun ada buku dia, okey, ataupun nama lain prop angkasa benda yang sama jawab. Ya Allah, jap. Okey, kuar angkasa ataupun prop angkasa fungsinya adalah untuk membawa kamera, peralatan penderian jauh, pemancar dan penerima radio dihantar jauh ke dalam dan luar sistem suria untuk mengumpul maklumat. Okey, so dia kumpul maklumat dan dihantar kembali ke bumi. So di bumi ni kita akan analisis lah. Kita akan analisis apa yang nampak kat sana, apa yang dia jumpa lah. Okey, so kuar angkasa ni memang tak ada pemandu awak. Okey. Okey, lagi satu kapal kuar angkasa ni dia membawa kamera dan peralatan penderian jauh serta penghantar dan penerima radio untuk berkomunikasi dengan ahli sains di bumi. Okey, so maksudnya dia akan hantar dia punya penerima. Okey, dia akan ada penerima dan dia akan ada penghantar untuk berkomunikasi dengan saintis di muka bumi ni lah. Okey, contohnya yang pernah ni kuar angkasa Cassini masih aktif mengorbit mengelilingi Zuhal selepas berada di angkasa lepas selama 21 tahun. Okey, ini contoh awak. Okey, tapi saya tak masuk kat sini. Okey, ini saya baca daripada saya punya reference book kat sini. Okey, so ini dia punya fungsi kuar angkasa lah. Okey, dia bawa kamera, peralatan penderian jauh dan pemancar. Okey, untuk mengumpul maklumat, lepas tu di bumi kita analisis pula lah apa yang dia jumpa, apa yang dia nampak. Okey. Selain kuar angkasa, kita ada juga
satelit. Okey, satelit pertama yang dilancarkan ke angkasa awak pada tahun bila? Video tadi ada Tengok tak video tadi? Satelit pertama yang dihantar ke angkasa lepas pada tahun bila? Siapa tahu? Siapa ingat? Siapa punya slide tadi? 1957. Okey, pada tahun 1957. Satelit pertama yang bernama apa? Memula Sputnik. dilancarkan. Okey, Sputnik. Sputnik 1 kan? Okey, Sputnik 1. USSR. Sputnik 1. Yang pertama apa? Dia punya itu yang pertama sekali yang dihantar ke angkasa lepas, USSR Sputnik. Okey, itu yang pertamalah pada tahun 1957. Okey, so apa fungsi satelit ni? Okey. Satelit ni dia boleh memberi image. Dia boleh memberi image suatu kawasan. Di samping tu juga dia boleh memancarkan isyarat video dan suara serta memberi perkhidmatan telekomunikasi untuk seluruh dunia. So itu fungsi satelit awak. Okey, sebenarnya negara kita ada 3 satelit tadi kan yang saya mention tadi. Okey, so negara mana yang ada banyak satelit? Boleh awak Google kan, boleh awak cari sendiri. Okey, so setiap negara ada satelit. Jarang kot yang kecuali negara yang yang kurang maju ni dia mungkin langsung tak ada ke apa kan. Okey. So macam contohnya Malaysia kita dah ada 3 satelit. Okey. So satelit ni dia punya fungsi yang tadi lah awak. Okey. Dia punya fungsi yang tadi dia memberikan image suatu kawasan dan memancarkan isyarat video dan suara untuk perkhidmatan telekomunikasi untuk seluruh dunia. Okey, so contohnya yang saya pernah ajar dalam kelas itu kalau awak ingat macam mana awak nak tengok live bola sepak antara negara mana lawan negara mana, so you boleh tengok live benda tu. So melalui satelit ni lah awak. So satelit ni dia berfungsi untuk memancarkan isyarat video dan dihantar ke satelit Malaysia yang kita ada tadi. So dia kat situ kita adalah perkhidmatan telekomunikasi kat situ untuk satu dunia ni awak. Okey. So itu fungsi satelit lah. Okey. Satelit mengelilingi planet seperti bulan mengelilingi bumi. So ini satelit semula jadilah awak. Okey. Lepas tu gambar satelit pun nak kena tahu Bukannya dia minta awak lukis. Kena tahu gambar satelit macam mana, gambar roket macam mana rupa. Okey. Lepas tu kita pergi kepada stesen angkasa. Stesen angkasa, you punya buku teks pun tak ada kat sini. Okey, stesen angkasa. Ini adalah tempat di mana angkasawan dia stay kat sini, dia menjalankan kajian semasa di angkasa, dia di angkasa lepas. Itu kita panggil ISS kan, International Space Station Okey, mengorbit bumi dan menyediakan tempat di angkasa lepas. Okey, betul lah. So maksudnya tempat ni beberapa orang angkasawan dia akan stay kat sini, dia menjalankan penyelidikan berkaitan angkasa lepas. So di tempat angkasa lepas lah. Di stesen angkasa. Okey. Lepas tu kita ada teleskop. Okey, sekejap awak saya ni
Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada teleskop angkasa lepas. Okey, so teleskop ni dia berfungsi untuk memerhati dan mengumpul maklumat tentang jasad dan fenomena yang berlaku di angkasa lepas melalui teleskop angkasa lepas. Okey. So itu dia punya fungsi lah. Okey, dalam textbook awak ada, kalau awak boleh tengok kat sini, you view you punya buku teks ni muka surat 274. Muka surat 274 teleskop angkasa lepas. Okey, contohnya buku teks awak. Okey, ni saya baca buku teks awak. Okey, yang pertama sekali kita ada sextant. Sextant astronomi digunakan untuk mengukur altitude bintang. Okey, ni contoh teleskop angkasa lepas lah, bernama sextant. Bukan setan sextant. Okey. Okey, so tengok ni dia punya buku teks ni awak. Okey, pernah juga keluar soalan, dia bagi gambar rajah, so dia minta awak namakan teleskop apa. Okey, teleskop sextant rupanya macam ni. Dia berfungsi untuk mengukur altitude bintang. Okey, lepas tu yang pertama lah. Okey, lepas tu teleskop yang kedua kita ada teleskop Galileo tadi Okey, menjadi alat astronomi yang paling banyak digunakan. Okey. Lepas tu kita ada teleskop angkasa Hubble. Okey, ini perkembangan teleskop angkasa lepas Okey, teleskop angkasa Hubble diletakkan dalam ruang orbit 500 km daripada permukaan bumi. Okey, ini teleskop angkasa Hubble. Ni siapa yang lancarkan ni awak ni, teleskop angkasa Hubble ni? Siapa tahu? Siapa yang launch awak? Hello? Boleh dengar tak ni suara saya ni? UKA? Okey, kat depan saya ni boleh dengar tak saya punya suara? Boleh ke? Alamak. Ada orang ke? Okey awak. Saya baca juga. NASA. NASA? Yang NASA. NASA ke awak yang Hubble ni? Teleskop Hubble? US. Teleskop Hubble Yelah NASA lah. Negara US kan? mana? Negara Amerika mana? Syarikat. Amerika US. Syarikat US Ini yang teleskop Hubble kan? Teleskop angkasa Hubble. Dilancarkan oleh Syarikat. US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble. Okey, ini US pada tahun 1990. Okey, lepas tu kita ada teleskop angkasa Spitzer. Bukan Spitzer Spitzer tu air awak minum tu. Ini teleskop angkasa Spitzer mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Lepas tu kita ada teleskop radio yang digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Okey, ni beberapa contoh teleskop angkasa lepas. Nak kena tahu dia punya gambar rajah dengan dia punya nama tu awak. Tolong buku teks awak ni 274. Mana tahu kod keluar exam awak ke tahu kan. Okey, so kena tahulah dia punya gambar rajah tu. Okey, itu fungsi teleskop. Kita ada 5 teleskop angkasa lepas yang saya baca tadilah. Okey, lepas tu kita pergi kepada ini yang tadi teleskop radio digunakan untuk mengesan dan mengumpul gelombang radio dari angkasa lepas. Okey. Kat mana negara kita ada tak ni awak? Kat mana awak jumpa ni? Siapa pernah nampak teleskop radio ni kat mana? Dia fungsinya untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Malaysia kita ada tak awak? Siapa nak respon? Dah tidur dah ke? Hello? Dah tidur. Dah tidur dah? Teleskop radio, kat mana awak jumpa ni? Malaysia ada tak? Malaysia ada tak ni saya tanya awak ni teleskop radio ni? Aduh, respon lah sikit yang lain. Ke tidur ke? Saya nak kentut. Malaysia tak ada tu. Kat Malaysia tak ada. Hello, Terlalu mahal. 97 orang kot. 97 orang. Tak ada. Tak ada tu kat Malaysia tak ada. Mahal sangat. Dia tidak perlu teleskop radio. Tidak perlu. Tak ada. Semua cakap tak ada. Tak ada, Tidak betul ke perlu. tak ada? Sebab apa tak perlu? Memang tak ada. Sebab Memang kita ada tak Tak ada macam ada satelit. radio kat Malaysia. Negara lain tak ada. Satelit. Ya. Satelit. Okey. So tak ada Malaysia tak ada ke awak? Saya rasa macam ada je. Okey, cuba Tak check ada. balik. Memang tak ada ke? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada ke tak ada. Saya approve. Memang tak ada.
Tak ada, okey. Kita pergi kepada remote sensing, iaitu teknologi penderiaan jauh. Okey. Yang pertama, okey, dalam you punya buku teks ada buku teks ni, okey. Okey, yang remote sensing ni, okey, dia adalah kaedah untuk mengumpul dan merekodkan maklumat tentang keadaan bumi dari angkasa lepas. Okey, so maksudnya dia punya penderiaan jauh awak. Penderiaan jauh kita ada dua, iaitu aktif dan pasif. Okey, so apa beza aktif dengan pasif ni? Okey, kalau yang pasif ni, alat penderiaan jauh pada satelit merekodkan pantulan sinar matahari oleh pelbagai permukaan di bumi. Maksudnya dia akan pantul awak, dia guna konsep pantulan. Maksudnya daripada matahari ni, daripada permukaan bumi ni merekodkan pantulan sinaran matahari. Okay, so dia ada dua jalan kat sini. Dia ada yang menerima dan dia ada yang transmit, yang dia akan pindahkan melalui recording pantulan sinaran matahari. Okey, so ini yang pasif. Tapi kalau yang aktif, dia direct awak. Alat penderiaan jauh pada satelit memancarkan gelombang radio ke arah bumi, lalu stesen menerima data di bumi mengesan pantulan gelombang tersebut. So dia direct ke bumi lah, ini yang aktif. Kalau yang pasif tadi, dia guna konsep pantulan. Okey, dia ada dua hala kat sini. Okey, kalau yang aktif ni dia ada satu hala sajalah. Dia ada dua hala juga, tapi dia tak guna matahari kat sini lah. Dia guna satelit. Okey, ini untuk yang penderiaan jauh aktif. Okey, negara kita ada tak awak ni teknologi remote sensing? Ada tak? Kat mana? Kat mana awak dia punya HQ? Kat mana? Angkasa lepas. Iyalah kat angkasa lepas. Okey, negara kita ada tak awak ni teknologi penderiaan jauh ni? Kalau ni kita ada Okey, siapa tahu kat mana? Bertempat kat mana? Saya pun first time lalu itu saya jumpa ni. Kat mana awak? Remote sensing ni kita ada negara kita ada untuk kumpul dan rekodkan maklumat tentang ni lah, tentang bumi dari angkasa lepas. Okey. Sekejap. Saya tengok saya punya ni Okey, kalau awak ni okey, kita ada mana? Memang kita ada. Kita ada awak. Ni agensi remote sensing. Kita ada agensi remote sensing Malaysia, ARSM. Okey, di KL, Jalan Sultan Ismail. Jalan Sultan Ismail di KL kita ada awak. Ini agensi remote sensing. Kalau awak Google memang kita ada. Okey. So, mana tadi? Saya pergi balik. Dekat chat. Saya hantar. Saya tak boleh buka dia punya chat ni awak. Sekejap Saya kena view saya punya slide ni dulu. Penderiaan jauh. Okey. Okey, kalau dalam buku reference book kita ada. Okey, ni saya baca daripada saya punya buku rujukan kat sini. Okey. Contohnya awak, okey, di Malaysia, okey ni saya baca. Okey, di Malaysia alat penderiaan jauh dipasang pada satelit yang bernama Tionsat 1. Okey, so Tionsat tu satelit kan? Okey. So alat penderiaan jauh tu dipasang pada satelit ini untuk mengumpulkan dan merekodkan data dalam bentuk cahaya nampak, sinar ultraunggu dan juga sinar inframerah yang dibebaskan oleh objek di permukaan atau di bawah permukaan bumi. Okey, itu yang pertama. Okey, so yang pertama sekali negara kita letak alat yang remote sensing tadi kita pasang pada satelit Tionsat. Okey, so lepas tu dia kumpul dan dia rekod dan dia hantar dalam bentuk cahaya nampak, sinar ultraunggu ataupun sinar inframerah. Okey, lepas tu data yang terkumpul oleh satelit Tionsat 1 tadi, dia akan dihantar ke dua buah stesen penerima data.
di stesen planetarium negara iaitu di Kuala Lumpur dan juga di stesen misi kawalan di Bangi, Selangor. So dua tempat tu dia akan menunjukkan gambar foto corak dan pergerakan awan contohnya yang diambil oleh kamera penderiaan jauh pada Tionsat 1 tadi. So maksudnya macam ni lah. So dua tempat ni iaitu di stesen planetarium negara 1 dan juga di stesen misi kawalan Bangi 1. So dua tempat ni, dua pusat ni dia akan menerima gambar foto yang diambil oleh satelit pada Tionsat 1 tadi. Di satelit Tionsat 1 tadi kita dah letak kita punya alat penderiaan jauh kan. So dia akan tengok, dia akan view daripada atas. So dia akan hantar gambar foto tu ke dua pusat yang saya mention tadi di KL dengan di Bangi. Lepas tu dia akan tengoklah, dia akan analyse lah apa maksudnya contohnya pergerakan awan yang diambil oleh kamera tadi. Kamera penderiaan jauh yang kita letak pada satelit Tionsat 1 tadi. Tu contohnya lah awak. Okey, ini saya baca daripada saya punya buku pelangi saya ni buku Saspadi. Okey, tu untuk yang negara kita lah. Okey, so kesimpulannya apa kita punya aplikasi, kat mana kita nak guna ni awak, apa dia punya fungsinya. Okey, so contohnya yang pertama dalam bidang pertanian. Okey, merekod data mengenai tumbuh-tumbuhan, kadar permukaan tanah dan mengesan kawasan pembangunan pertanian yang sesuai. Okey, ini memang nak kena baca lah. Kalau tak baca memang tak boleh. Okey, lepas tu pengusaha bencana untuk mengatasi pencemaran dan berlakunya pembakaran hutan di mana. Okey, lepas tu geologi untuk kita kenal pasti location sumber mineral, lepas tu susutan jisim dan juga susutan darat. Okey, ini dia punya aplikasi untuk yang remote sensing Okey. Lepas tu kita ada ini awak ARSM di Kuala Lumpur Kalau awak Google pun ada awak type je remote sensing Malaysia. Di dekat di Jalan Tun Ismail. Okey. Mana Okey, ini kita dah masuk beberapa part yang terakhir awak. Okey, contohnya. Okey, so daripada yang awak dah tengok saya punya slide YouTube tadi yang awak dah dapat idea. Okey, so wajar tak awak kita nak teruskan penerokan angkasa lepas? Kan? Wajar kan? Okey. Ada yang kata wajar, ada juga yang kata tak wajar. Sebab apa kita tak nak teruskan penerokaan kita punya angkasa lepas. Tapi ada pro and con juga lawak sebenarnya. Okey, yang pertama sekali. Okey, ini kenapa wajar? Okey, kalau keluar exam nak kena tahu lah awak, nak kena mention lah ni. Okey, yang pertama kenapa wajar? Okey, telefon bimbit yang awak guna sekarang ni. Betul tak? Okey, awak guna Waze, awak guna Google Map semua tu. Okey, itu contohnya lah awak. Dia daripada kajian teknologi penerokan angkasa lepas. Okey, sambungan internet dan juga kamera. Okey, lepas tu kita ada lagi untuk membongkar rahsia tentang keadaan bulan, planet dan juga semua objek di angkasa lepas. So kita kena teruskan penerokan angkasa lepas ni lah sebenarnya. So kita nak tahu apa lagi yang macam memula tadi awak kata awak nak tengok UFO wujud ke tak, kena awak nak ni. So maksud kita nak tengok apa lagi objek ke ataupun fenomena ke yang wujud ke di planet tersebut. Maksudnya awak tak nampak daripada permukaan bumi ni. So kita melalui kajian angkasa lepas lah. Kita nak tengok keadaan yang selama ni yang awak tak tahu. Okey, itu yang katakan membongkar rahsia tentang bumi, planet dan objek di angkasa lepas. Okey. Lepas tu peralatan perubatan yang canggih telah dihasilkan seperti keadaan yang menyerupai angkasa lepas iaitu dalam keadaan vacuum lokasi stesen angkasa lepas diperlukan. Okey. So maksudnya kita perlukan maksudnya di stesen angkasa lepas tu angkasawan dia akan stay kat sana, betul tak awak? Dia akan stay kat atas tu, dia akan stay kat sana untuk dia menjalankan dia punya kajian lah. Okey. So peralatan perubatan yang canggih ni bagaimana? Telah dihasilkan seperti keadaan yang menyerupai angkasa lepas. Maksudnya kita nak samakan keadaan sebab kita di angkasa lepas kita punya graviti kita kosong kan, kita tak ada graviti awak. So that's why di angkasa lepas kita macam keadaan
terapung. Di bulan pun sama juga kan. So kita nak hasilkan peralatan canggih tu seolah-olah sama seperti angkasa lepas. Itu maksudnya kita nak cipta macam tu, kita nak berusaha mencipta peralatan perubatan yang canggih. Okey, kita nak cuba tapi bukan Malaysia lah sekat ni kan. Okey. Lepas tu yang terakhir, pengetahuan yang diperoleh daripada penerokan angkasa lepas membebaskan fikiran manusia daripada mitos dan kepercayaan lama yang kurang benar. Okey, contohnya apa nak buat ni? Saya tak nampak ni. Bumi berbentuk rata dan berbentuk tidak sahih. Okey, ini maksudnya untuk biasanya dia diminta 2 ataupun 3 lah awak. Wajar tak kita nak teruskan penerokaan ataupun kajian tentang angkasa lepas ni. So dia ini nak kena baca lah. Ini you punya pengetahuan, you punya knowledge. Okey, kenapa kita teruskan kita punya kajian ni? Okey, tapi di samping tu juga ada juga yang tak bersetuju. Okey, tak bersetuju kenapa? Kenapa kita ataupun bukan kita lah, maksudnya negara dia membantah. Dia tak nak teruskan penerokan angkasa lepas ni. Okey, yang pertama sekali awak tahu. Okey, nak pergi ke angkasa lepas, nak buat kajian, bukannya pergi saja kan, betul tak? So kita perlukan perbelanjaan yang sangat tinggi. Kos membebankan rakyat melalui kutipan cukai pendapatan. So sesebuah negara tu dia nak hantar dia punya angkasawan ke bulan ke angkasa lepas ke, maksudnya dia kena collect daripada kita punya tax lah, kita punya cukai kan. So maksudnya bila cukai tinggi, bila semua rakyat kena bayar cukai, so duit tu digunakan untuk kita launch kita punya angkasawan ke bulan contohnya kan. So memang susahlah sikit sebenarnya kan. Sebab tak semua negara yang mampu yang boleh yang boleh meneruskan penerokan angkasa lepas ni. Malaysia pun yang hantar angkasawan Syekh Muzaffar tu 2007 tu dia hantar ke bulan Okay, itu sekali tu saja awak. Lepas tu dah tak ada dah. 2007 ni dah 13 tahun lah kan. Ni dah 2020 so memang tak ada lagi lah. Okey, lepas tu memanglah maksudnya bila dia pergi ke bulan, dia pergi ke angkasa lepas, dia buat kajian. Okey, so maksudnya so bila dia balik ke Malaysia, dia cerita macam tu macam ni macam tu semua kan. Okey. So maksudnya tak semua kita tahu awak. Maksudnya tak semua dapat benda tu, tak semua dapat maklumat tu contohnya. Okey. So kesan baik tidak dapat dirasai oleh rakyat secara terus dan segera. Mungkin lambatlah sikit kan. Okey, contohnya macam saya pernah berhajat dululah. Saya pernah berhajat nak jemput Syekh Muzaffar Shah datang sekolah kita nak bagi talk sebab sekolah kawan saya dekat sungai SMK Bandar Baru Sungai Long ke apa. Bandar Baru Sungai Long. Okey, dia pernah jemput Syekh Muzaffar Shah pergi ke sekolah dia 3 tahun lepas. So pergi tu nak buat apa, mestilah dia nak bagi talk pasal yang dia punya pergi ke bulan dulu tu kan. Okey, so maksudnya kita punya ni memang susah awak nak jemput dia ke apa dengan kos lagi nak bayar. Bukannya kita panggil dia bagi talk kat sekolah kita free je kan. Paling kurang pun 5-6 ribu awak sekali dia cakap tu kan. So memang susah lah sebenarnya, susah. So nak ni memang ambil masa lah sebenarnya. Lepas tu satu lagi, kebanyakannya teknologi angkasa lepas ni dipelopori oleh negara yang maju. Okey, so peluang untuk negara yang lain untuk menceburi bidang ni amat tipis lah. So maksudnya tak, itu yang saya katakan tadi, tak semua negara yang berkemampuan untuk menjalankan penerokaan tersebut. Okey, lepas tu sumber dan kos yang ada lebih baik digunakan dalam bidang yang lebih penting seperti perubatan. Betul tak kan? Daripada kita hantar duk kalut nak cari orang, siapa volunteer ke apa nak pergi kat angkasa lepas, baik kita ambil duit tu, bajet tu kita cipta vaksin ke, betul tak? Vaksin yang COVID sekarang ni kan, yang COVID-19 ni kan yang tak ni lagi kan. So maksudnya daripada kita habiskan duit dan masa untuk benda tu, baik kita pergi bidang yang lebih penting. Contohnya bidang perubatan lah kan. Okay, so that's why sesetengah orang ataupun negara dia tak boleh, dia nak bantah lah penerokan angkasa lepas ni berdasarkan dia punya 4 sebab kat sini. Okay, ini contohnya lah awak Okay, ini nak kena baca. Lepas tu okay, dah tak ada dah. Okay, itu sajalah saya rasa ni untuk saya punya slide ni. Okay.
Okey. Ya, UKA. Google National Planetarium Station, betul. Bertempat di KL, Jalan Sultan Ismail awak. Okey. So okey. Buku saya dah lama dah tak guna buku hitam ni kan. Buku hitam ni kalau sesiapa yang ada kelas awak yang ada beli yang buku hitam ni, okey, awak cubalah buat. Bukan cuba, kena buat untuk yang chapter 10 ni Buat untuk yang chapter 10 ni, buat semualah. Buat chapter 10 ni. Lepas tu, okey. So untuk yang ni, okey. Untuk yang latihan bab 10 ni nanti saya akan bagi latihan. Saya akan bagi latihan pada Cikgu Roza. Nanti Cikgu Roza akan upload di Google Classroom masing-masing lah. Okey, so kami ada banyak latihan awak untuk nak bagi pada awak ni kan. Dah lama dah tak bagi homework pada awak, betul tak? Kan mesti awak suka kan homework science ni kan. Okey. So untuk yang bab 10, bab 9 memang nak kena baca lah. Okey, so itu memang tak ada cara lain. Tapi dia sikit je, dia menarik sebenarnya awak yang untuk yang 2 topik akhir ni. Tapi memang nak kena baca. Dia tak banyak. Kalau keluar exam pun yang saya mention tadi lah, gambar rajah mesti kena master. Gambar rajah untuk yang sistem suria tadi, bagaimana kita ada 3 kan. Lepas tu gambar rajah roket, gambar rajah teleskop macam mana. So nak kena alert lah dengan dia punya lukisan tu awak. Okey. So saya rasa itu saja. Okey, sebelum tu awak, saya nak kena ambil buka you punya kamera. Saya nak ambil gambar. Saya nak ambil gambar untuk saya punya dokumentasi. Boleh tak? Buka kamera masing-masing. Depan saya ni ada 100 orang ni. 100 orang pelajar termasuk Cikgu Roza kan. Buka kamera boleh tak? Abdul, Danish. Kamera rosak tu. Kamera rosak. Okey, Danish dah. Abdul, Danish dah. Kamera rosak tiba-tiba. Kamera rosak? Asyik rosak je awak. Connection tak sampai. Kamera rosak. Kalau Max, tak rosak pula. Tahu? Masa Kalau tu saya satellite rosak, dia bagi saya kuasa. Orang yang sama je buka kamera ni. Chong, buka A, Danish, Abdul. Ni siapa ni? Wong ke apa ni? Kamal. Orang yang sama je buka ni. Apa nak malu ni bukan Kamera rosak tu, kamera rosak. Bagi sekarang main rosak. Tak apa, cikgu datang rumah dia pukul dia. Siapa dia cakap kamera rosak tu? Cikgu nak check sekejap rumah dia mana. Danish kan? Abdul Danish pun ada apa? Danish. Danish. Yang pakai spek tu. Okey, kita cari. Mana ada? Yang pakai jaket tadi tu. Tadi. Dia pakai jaket. Dah tak pakai baju tadi. Apa ni? Kelas 3A mana? Kamera. Cepat 3A. 3 Gaharu. Tunjukkan muka anda. Lama tak Wakil nampak ni. Wakil 3 Melanti. Rabu sekolah. Rabu sekolah. Yeay, Rabu sekolah. Semua pakai spek. Kami ni dah macam apa dekat rumah ni awak ni. Kan? Tak siap kerja juga duduk rumah pun. Cik masak je kerjanya. Dah Best banyak tak dah Google Meet? Belajar melalui Google Meet best tak? You rasa macam mana? Berkesan ke? Oh, sangat berkesan. Sangat berkesan tu betul ke perli je? Saya tak puas hati sebab saya tak boleh nak jerit. Alamak, jangan. Kita pakai headphone ni tu. Yelah, saya mengajar orang semua tidur ke? Kamu ni semua tidur ke? Penat je. Itulah, penat tau kami ni duk cari slide, duk buat slide. Dah buat penat ke? lah apa cikgu ni. Student. Chill. Okey, tak apa. Nanti kami, so itu sajalah awak. So dah habislah untuk yang syllabus form 3 ni. So harapnya awak dah prepare lah untuk you punya exam kan. Exam, awak dah dapat ke tarikh exam? Hari tu yang sebelum PKP itu. Belum.
Belum lagi maksudnya awak punya tarikh pun kami pun Postpone kot. maksudnya Dia postpone. kan rasanya postpone. So tapi harapnya Rabu ni sekolah lah, itu je kami Tahun nak. depan. Tahun depan. Kami nak Rabu ni sekolah so settle. Apa ni cikgu ada masukkan YouTube yang cikgu Wan Harimah ajar tadi ke dalam online Telegram. So kamu boleh buat ulang kaji lah. Mungkin tadi audio tak berapa bagus kan? Boleh tengok semula lah YouTube tadi. Dalam Telegram Kaitan 3. Kak dia ni Kak, dan nanti Mia akan upload dekat portal sekolah Kak? Tak, ini video ni kan. Ini Oh, video tu. YouTube, bukan video pengajaran. Video YouTube yang YouTube. yang Mah buat tadi. Tunjuk tadi tak berapa dengar dia punya tu macam terputus-putus kan. Jadi saya masukkan semulalah YouTube tu, kita download, kita masukkan lah supaya senang untuk budak tengok semula. Itulah kan, sebab mungkin ada yang tak clear ke apa, mungkin ada yang tidur ke kan. So saya akan upload balik dekat grup Telegram tu. So saya akan so awak tengok yang YouTube tu lah. So sebenarnya benda ni kalau awak rajin dalam YouTube pun banyak sebenarnya kan, dia punya slide PowerPoint tu kan, kalau awak rajin awak serve kan, ada je sebenarnya kan, sebab kami pun ambil kat situ juga sebenarnya kan. Okay, so ada lagi Kak Roza nak pesan apa-apa kat diorang? Tak ada apalah, kiranya bab 10 ni habis dah kan? Dah habis lah. So PowerPoint tu pun saya akan upload juga dekat grup Tele nantilah. So bab 10 pun dah habis, bab 9 pun dah habis. Cuma lepas ni ulang kaji je lah. Ulang kaji lah. So kami akan bagi latihan lah sikit untuk awak kan. So itu sajalah awak. So terima kasih Cikgu Roza, terima kasih. Terima kasih Wan Harimah. Terima kasih sama. Terima kasih atas kerjasama lah. Jumpa lagi Rabu. Rabu ni jumpa Terima kasih, lagi. go bye. Rabu ni sekolah. InsyaAllah. Tak sambung kan. Okay, go bye. Ah. Cikgu, Khamis ni start sekolah balik ke? Khamis ni start sekolah balik ke? Dah confirm ke? Tak tahu. Harapnya sekolah lah. Saya nak sekolah. Tak. Dia kena tengok ni utusan Muhyiddin je. PKP. Tu tak cikgu pun tak tahu lagi lah. Tapi tak tahulah Perdana Menteri Anwar ke tak tahulah. Cikgu pun tunggu berita. Awak dah Okay, go. harap bulan Okay, go bye, go. Okay, bye. Terima kasih. Masalahnya nak cari ni Anwar ke atau Muhyiddin tu je. Allah awak. Apa ni borak politik pula kat sini. Okay, dah. Okay. Betul lah. Kita PM Abdul. Borak politik pula. Okay. Ni education lah, bukan politik tau. Kau nak Okay. borak-borak politik je macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Politik pula, aduh.